Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama dengan Teacher Fiza. Hari ini kita akan masuk 9.14 penyelesaian masalah melibatkan laju. Okey, untuk penyelesaian masalah, selalunya soalan adalah dalam bentuk ayat. Jadi, bila kita membaca soalan, kita perlu labelkan atau cari di manakah maklumat-maklumat yang ada. Okey, so Encik Tan memandu kereta dengan purata laju 103 km per jam. Okey, purata laju 3 km per jam dari KL ke Skudai. KL ke Skudai. Okey, ke Skudai. Kemudian, perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. So, masa ialah 3 jam 7 minit. Jadi, kita labelkan dalam bentuk rajah supaya senang kita nak tafsir maklumat yang diberi. Okey, so ini ialah KL. Ini ialah Skudai. Okay, maklumat yang pertama ialah laju yang diberi ialah 103 km per jam. Okay, dan masa yang diambil ialah 3 jam 7 minit. Okey, di sini awak kena tengok maklumat di bawah masa ialah 3 jam 7 minit. Sedangkan dalam unit laju dia ialah dalam unit jam. Jadi, minit ini perlu kita tukarkan kepada jam. Okey, macam mana nak tukarkan minit kepada jam? 7/60 sama dengan berapa? So, kita dapat 0.12 jam. Bermaksud, perjalanan ini mengambil masa 3.12 jam. Okey, maklumat pertama telah kita analisis. Seterusnya kita baca. Encik Tan mengambil masa 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan pulang. Perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Okey, kali ini maklumat dia ialah perjalanan pulang. Okey, patah baliklah. Daripada Skudai ke Kuala Lumpur, 3/4 jam lebih lama. 3/4 jam kalau kita tukarkan ke dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 0.75 jam. Okey, bermaksud dalam perjalanan pulang, untuk pulang kita letak maklumat di bawah. Yang bawah untuk pulang, yang atas untuk pergi. Okey, so masa yang diambil ialah lebih lama kan? So, masa pergi tadi diambil 3.12 jam. So, tambah lagi dengan 0.75 jam. Dia lambat sikit. So, bermaksud berapa tempoh masa pulang dia. Okey, so kita dapat 87 jam kan? 3.87 jam. Ini ialah masa untuk dia pulang. Okey, apa lagi maklumat dia? Soalan seterusnya. Hitung laju purata dalam kilometer perjalanan pulang Encik Tan. Okey, maksudnya dia nak laju di sini sama dengan berapa? Okey, perjalanan pulang. So, untuk laju masa, jarak, kita ada segitiga yang begini hubungan mereka kan. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, untuk maklumat pertama, untuk dapatkan laju purata, kita perlukan jarak. So, maklumat di bawah ini kita tak ada jarak. Bagaimana dapatkan jarak? Ya, daripada perjalanan pergi dia. Kita boleh dapatkan jarak kerana kita ada laju dan masa perginya. Jarak daripada KL, pergi dan balik mestilah sama kan? Jadi, kita kena dapatkan dahulu jarak perjalanan tersebut. So, macam mana kita nak kira? Okey, jarak dia sama dengan laju darab masa. So, maklumat yang lengkap ialah perjalanan pergi dia tadi. So, laju dia ialah 103 darab dengan masa dia ialah 3.12 jam. Bermaksud, jarak yang dilalui adalah 321.36 kilometer. So, kita dah dapat jarak pergi dan balik dia ialah sama, iaitu 321.36 kilometer. Jadi, kita dah dapat maklumat lengkap untuk menghitung laju purata perjalanan
pulangnya. So, bahagian bawah ni maklumat yang kita perlukan. So, laju sama dengan laju pulang. Okey. Sama dengan laju kita nak hitung ialah jarak bahagi masa. So, jarak dia kita dah tahu 321.36 kilometer per masa yang diambil ialah 3.87 jam. So, kita dapat laju purata dia adalah 83.04 kilometer per jam. So, senang sahaja. Cuma ada dua jalan kerja. Tetapi yang penting ialah penukaran unit ini. Okey, unitnya kena sama dan keluarkan maklumat daripada ayat yang panjang ini ke dalam bentuk gambar rajah yang lebih mudah untuk dilihat. Okey? So, kita tengok contoh yang seterusnya. Umar memandu teksi dari Ipoh ke Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya. Okey, kita buat jalan dia dulu. Okey, ini jalan dia. Daripada KL, daripada Ipoh pergi KL, dia kata kan. So, kita letak jalan dia dulu. Okey. Sini Ipoh. Ini KL. Okey, dia kata Ipoh pergi KL. Lepas tu dia kata, dia singgah di Tapah. Oh, maksudnya ada Tapah kat tengah-tengah ni. Okey, kita letak Tapah sini. So, Tapah. Ini cara untuk awak keluarkan maklumat Okey. Dan okey, dia memandu dari Ipoh ke Tapah. Ipoh ke Tapah. Dengan laju purata. Purata laju dia 100 km per jam dengan jarak 60 km. Jadi kita keluarkan maklumat yang pertama. Kita ada kat bahagian ni. Ipoh ke Tapah ni kata kan. Jadi kita keluarkan maklumat. Okey, Ipoh ke Tapah dia punya laju sama dengan 100 km per jam. Jarak dia ialah 60. Okey, apa lagi maklumat seterusnya? Diberi laju purata teksi itu dari Ipoh ke KL. Ipoh ke KL ialah 110 km per jam dengan jarak 220 km. Maksud dia bagi jarak ni. Daripada Ipoh pergi KL, jumlah jarak dia ialah 220 km dengan laju dia ialah 110 km per jam. Okey, apa maklumat yang tak cukup di bawah ni? Masa kan. So, kita boleh cari masa keseluruhan perjalanan daripada Ipoh ke KL. Okey, so kita dapatkan dahulu maklumat masa ini daripada segitiga. Laju sama dengan jarak per masa. Jadi, kalau nak dapatkan masa, ialah apa? Jarak bahagi laju. So, masa sama dengan jarak bahagi laju. Di mana jarak dia ialah 220 km per laju dia ialah 110 km per jam. So, kita dapat tempoh perjalanan yang diambil adalah selama 2 jam. Bermaksud, daripada Ipoh pergi KL ini dia ambil masa 2 jam. Jadi, bila kita tahu masa daripada Ipoh ke Tapah, kita akan dapat juga masa daripada Tapah ke KL. Okey, lagi satu maklumat yang tersembunyi di sini, kalau perhatikan, dia dah bagi jumlah jarak ialah 220 km. Dari Ipoh pergi ke Tapah dah ada 60 km. Jadi, kita boleh cari jarak daripada Tapah ke KL. Okey, Tapah ke KL ialah 220 tolak dengan 60. So, kita dapat jarak daripada Tapah ke KL adalah sejauh 160 km. Apa soalan nak sebenarnya? Hitung laju purata teksi Umar dari Tapah ke Kuala Lumpur. Dia nak apa? Laju di sini. Laju daripada Tapah pergi KL.
Jadi kita kena tahu masa ada berapa. Okey, masa tadi kita dah tahu tempoh perjalanan ialah 2 jam. Jadi kalau kita tahu masa di sini, kita akan dapat juga masa daripada Tapah ke KL. Okey. So, untuk dapatkan masa di sini, macam mana nak dapatkan? Masa tadi apa? Kita tutup masa, kita dapat jarak bahagi laju kan? So, masa sama dengan jarak per laju. Jarak daripada Ipoh ke Tapah. Okey, Ipoh ke Tapah. So, jarak dia ialah 60. Laju dia adalah 100. So, masa yang diambil kita dapat selama 0.6 jam. Jadi, masa daripada Tapah ke KL ialah tempoh keseluruhan perjalanan adalah 2 jam. Jadi, 2 tolak dengan 0.6 jam ini. So, kita dapat tempoh masa daripada Tapah ke KL adalah selama 1.4 jam. So, masa kat sini ialah 1.4 jam. Boleh tak kita nak hitung laju purata daripada Tapah ke KL? Laju tadi sama dengan apa? Laju sama dengan jarak bahagi masa. So, jarak kita dah tahu. Tapah ke KL jarak dia ialah 160 km per masa yang diambil adalah 1.4 jam. Jadi, laju purata dia adalah 114.29 km per jam. Okey, itu cara untuk menyelesaikan masalah. Keluarkan semua maklumat. Okey, kalau awak nak tengok, sebenarnya dia akan beri awak 2 maklumat. 1, 2. Dia akan berkisar tentang laju, jarak, masa. Jika dia dah beri awak laju dan jarak, bermaksud awak kena cari masa. Ini yang kita nak cari di sini. Sama juga dengan maklumat di atas. Laju, jarak, masa. So, laju dengan jarak dia dah bagi, bermaksud kita kena cari masa. Okey? So, itulah perkaitan cara untuk awak menyelesaikan masalah yang melibatkan laju. Jadi, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye!